Assalamualaikum dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua pelajar-pelajar 4 Refleksa yang berada di rumah. Cikgu harapkan kamu sentiasa dalam keadaan yang sihat dan juga bersedia untuk mengikuti setiap kelas-kelas PTPR yang telah pun ditetapkan oleh pihak sekolah. Jadi untuk kelas kimia pada hari ini, kita akan sambung dengan pembelajaran kita berkenaan dengan struktur atom. Okey, pada pembelajaran yang lepas, kamu telah pun mempelajari asas kepada struktur atom. Jadi semua benda yang ada di dunia ini, unit asas yang paling kecil adalah atom ataupun zarah, kan? Zarah atom kita panggil. Struktur atom seperti mana yang telah pun dicadangkan oleh saintis-saintis yang kita guna pakai untuk silibus sekolah menengah adalah atom itu terdiri daripada nukleus. Nukleus. Di mana di dalam nukleus itu terdapat zarah-zarah subatom yang terdiri daripada proton dan juga neutron. Dan proton dan neutron ini kita panggil sebagai nukleus, kawasan yang paling tengah dalam sesuatu atom, yang paling berat sekali, dan ia dikelilingi oleh zarah subatom yang kita panggil sebagai elektron. Lebih kurang macam ni. Dan kadang-kadang kita nampak dia akan lukis struktur tu macam ni lah. Di sini ada elektron. Tapi elektron ni dia ada cara untuk kita isi. Bukan main letak saja. So ini adalah struktur asas untuk atom. Di mana elektron itu bercas negatif, proton itu bercas positif, dan neutron itu tidak mempunyai cas. So atom ini jisim atom dia ditertumpu kepada bahagian nukleus. Ini adalah kawasan atom yang paling berat sekali. Kawasan nukleus ini. So ini adalah asas kepada struktur atom. Jadi hari ini kita akan pergi lebih terperinci lagi berkenaan dengan struktur atom. Baiklah, jadi untuk pembelajaran pada hari ini, apa yang perlu pelajar-pelajar ketahui adalah yang pertama, mendefinisikan nombor proton dan nombor nukleon. Jadi daripada struktur itu, kita ada nombor proton, kita ada yang kita panggil sebagai nombor nukleon. Jadi tolong ingat istilah-istilah baru ini. Yang kedua adalah menentukan nombor nukleon, nombor proton dan bilangan elektron dalam sesuatu atom. Jadi kita akan kira bagaimana untuk kita dapat nombor nukleon, bagaimana untuk kita tahu nombor proton dan juga bilangan elektron. Kemudian seterusnya, pelajar-pelajar perlu tahu untuk menulis perwakilan piawai bagi atom. Macam mana mau tulis? Dan yang terakhir sekali, pelajar-pelajar juga perlu tahu untuk membina struktur atom dan susunan elektron. Macam mana mau tulis? Contohnya kalau kita ada atom hidrogen, bagaimanakah susunan elektron? Bagaimanakah struktur atom bagi hidrogen? Contohnya kalau atom untuk oksigen, bagaimana struktur atom untuk oksigen? Bagaimana dia punya susunan elektron? Jadi ini pembelajaran pada hari ini. So kita masuk yang pertama sekali. Macam biasa, tolong gunakan modul yang cikgu telah pun bagi, supaya pembelajaran kamu nanti di rumah akan lebih mudah untuk difahami. Jadi dia kata sini, perhatikan jadual 2.1. Persoalan dia, apakah hubungan antara bilangan proton dengan nombor proton dan hubungan antara nombor nukleon dengan nombor proton. Jadi kita tahu dalam proton itu adanya dalam nukleus itu, dalam atom adanya proton dan juga neutron. Ada dua benda ini. Dan cikgu telah pun bagi tahu sebelum ini, kebanyakan berat
jisim atom itu terletak dekat nukleus. Okey, tengok dekat oksigen. Yang pertama sekali kita tengok pada oksigen ini. Okey, atom oksigen dia mempunyai bilangan proton 8, bilangan neutron 8. Okey, cikgu, macam mana mau tahu benda ni? Benda ni kita boleh tahu daripada jadual berkala unsur. Okey, biasanya dalam soalan dia akan bagi nombor-nombor ini. Kemudian nombor proton 8 dan nombor nukleon 16. Okey, daripada sini apa yang kita nampak adalah bilangan proton itu, okey, cikgu tukar dulu. Okey, apa yang kita nampak adalah bilangan proton adalah sama dengan nombor proton. Okey, bilangan proton adalah sama dengan nombor proton 8 dan juga 8. Dan kalau kita nampak nombor nukleon, okey, adalah 16. Dan benda ini adalah sama dengan bila kita tambah bilangan neutron, kita tambah dengan bilangan proton ini. 8 tambah 8 sama dengan 16. Okey, tengok pula dekat natrium. Okey, natrium bilangan proton dia 11, bilangan neutron dia 12, dan nombor proton dia 11. Kita nampak kan bilangan proton adalah sama dengan nombor proton 11 dan juga 11. Dan nombor nukleon kita akan tengok 23. Apabila 11 kamu tambah dengan 12, dia akan jadi 23. Tengok pula atom klorin, bilangan proton 17, bilangan neutron 18, dan juga nombor proton adalah 17. Jadi kita akan nampak bilangan proton sama dengan nombor proton. Nombor nukleon 32. Maksud dia 17 tambah dengan 18 dapat 35. Maksud dia nombor nukleon ni kamu nampak rupanya apabila kita tambahkan bilangan proton dengan bilangan neutron. Okay, so ingatlah yang ini ni dia ada di dalam nukleus yang di tengah-tengah atom itu. So daripada jadual 2.1 ini apa yang kita dapat adalah bilangan proton dalam nukleus sesuatu atom kita kenali juga sebagai nombor proton. Okey, nombor proton itu adalah bilangan proton yang ada dalam nukleus. Jumlah bilangan proton dan neutron dalam nukleus sesuatu atom kita panggil sebagai nombor nukleon. Okey, jadi apabila kita tambahkan bilangan proton dengan neutron, kita akan dapat nombor nukleon. Okey, cikgu, sekali lagi kalau kamu ada persoalan daripada mana mau dapat nombor-nombor ini, kita boleh dapat daripada jadual berkala unsur. Dan kebiasaannya dalam soalan dia akan bagi nombor-nombor tersebut. Jadi para pelajar jangan risau sangat. Okey. Ini dia ringkaskan nombor nukleon sama dengan bilangan proton tambah dengan bilangan neutron, ataupun nombor proton tambah dengan bilangan neutron. Tengok kepada contoh. Okey, kita pergi kepada contoh pengiraan. Okey, tengok contoh 1. Okey, tapi sebelum tu kita tengok dulu berkenaan dengan elektron. Mana kita mendapat bilangan elektron? Dalam jadual berkala tidak diberikan bilangan elektron. Tetapi salah satu konsep yang kita kena faham adalah bilangan elektron adalah sama dengan bilangan proton. Ini kena faham. Contohnya kalau sesuatu atom itu dia mempunyai proton sama dengan 12 contohnya. Jadi bilangan elektron dia pun sama dengan 12 juga. Ada 12 subatom proton, maksud dia ada 12 elektron. Sebab itu atom-atom bersifat neutral, tidak mempunyai cas. Sebab bilangan proton itu cas dia positif, elektron cas dia negatif. Jadi kalau dalam sesuatu benda ada cas positif dan juga ada cas negatif dengan nilai yang sama, maka dia boleh dimansuhkan. Jadi sama dengan kosong, tidak mempunyai cas. Ini untuk atom. Okay, sebab itu kadang-kadang sebab itu atom ini ada yang boleh bertukar menjadi sesuatu yang bercas, zarah bercas, iaitu kita panggil ion apabila elektron ini dia tidak sama dengan proton. Ini nanti kita akan tengok.
Okay, so yang penting pelajar-pelajar kena faham bilangan proton sama dengan bilangan elektron sama dengan bilangan proton. Kalau proton itu ada 11, maka elektron pun ada 11. Kalau proton itu ada kalau proton ada 3, maka elektron pun ada 3. Dia mesti sama dalam atom. So tengok contoh untuk pengiraan. Contoh 1. Atom aluminium mempunyai 13 proton dan juga 14 neutron. Selalu pelajar dia keliru antara neutron dan juga nukleon. Jadi tolong masukkan dalam buku nota masing-masing, kasih stepkan benda tu betul-betul, neutron, nukleon, dua benda yang berbeza walaupun nama dia tu hampir sama. Jadi soalan dia, apakah nombor proton dan nombor nukleon atom aluminium? Daripada pembelajaran lepas kita tahu bilangan proton adalah sama dengan nombor proton. Jadi nombor proton adalah sama dengan bilangan proton. So jawapan dia 13. 13. Bagaimana pula dengan nombor nukleon? Nombor nukleon berdasarkan kepada rumus dekat sini. Nombor nukleon sama dengan nombor proton tambah dengan bilangan neutron. So nombor proton yang dia bagi adalah 13 dan neutron dia adalah 14. Jadi tambah saja. 13 tambah dengan 14 jadi 27. So nombor nukleon adalah 27. Tengok pula contoh kedua. Dia kata sini nombor nukleon. Sekarang dia bagi nombor nukleon pula. Bagi atom kalium ialah 39. Manakala atom kalium dia cakap mempunyai 19 proton. Soalan tanya, berapakah bilangan elektron dan neutron bagi atom kalium? So macam mana mau cari bilangan elektron? Seperti mana yang cikgu terangkan sebelum ini. Bilangan proton dalam atom dia sama dengan bilangan elektron. Jadi bila soalan bagi proton itu ada 19, automatik kita faham elektron pun ada 19. Jadi bilangan elektron sama dengan bilangan proton. Jadi elektron itu ada 19. Cikgu harap kamu boleh kejar apa yang cikgu terangkan. Kalau tidak faham boleh ulang balik video ini. Kemudian yang kedua adalah soalan tanya bilangan neutron. Berapakah bilangan neutron? So dalam soalan dia tidak bagi neutron, tapi dia bagi nombor nukleon. Dia bagi nombor nukleon dan juga dia bagi proton. Jadi berdasarkan rumus kita boleh carilah. Tengok rumus dekat sini. Nombor nukleon dia bagi bilangan proton tambah bilangan neutron. Jadi kita sudah dapat bilangan nukleon. Ada 39. Bilangan proton kita dapat 19. Jadi tolak saja. 39 tolak 19 sama dengan 20. Ini algebra matematik biasa. Kita main pindah saja. Kalau cikgu gunakan rumus yang mula-mula tu bilangan neutron nukleon sama dengan bilangan proton tambah dengan bilangan tukarlah. Kalau cikgu guna rumus yang mula-mula itu, bilangan nukleon nombor nukleon sama dengan bilangan proton tambah dengan bilangan neutron. Jadi dalam soalan dia sudah bagi nombor nukleon. Berapa itu? 39. So 39. Bilangan proton dia bagi 19. 19 tambah dengan ini kita tidak tahu. Bilangan neutron kita tidak tahu So kita letaklah contohnya X. Satu benda yang kita tidak tahu. Jadi gunakan matematik. Kaedah matematik pindahkan saja. So 19 boleh pindah pergi sebelah So X sama dengan 39 tolak dengan 19 dapatlah 20. So ini macam ni lah. Sama saja. So pastikan kamu boleh cekap
kamu cekap dalam memindah-mindahkan nombor dalam matematik ini. Okay, so itu adalah sedikit contoh. Okay, so sekarang kita pergi pula jadual 2.2. Jadual 2.2 menunjukkan perbandingan bilangan proton, neutron dan elektron apabila atom klorin menerima elektron untuk membentuk ion klorida. Okey, jadi dalam atom, ada atom ini dia boleh buang elektron ataupun dia boleh menerima elektron. Ini pun konsep yang kita kena faham. Contohlah ini atom kan. Okey, ada atom yang elektron ni dia boleh buang. Ada pula atom yang boleh menarik ataupun menerima. Okey, ada dua keadaan dekat sini. Ada yang boleh buang elektron, ada yang boleh menerima elektron. Jadi contohlah, cuba bagi contoh satu atom itu, atom X, dia ada 19, dia ada 11 proton. Ini contoh saja. Contoh. Jadi berapa dia punya elektron? Ada 11 elektron juga. Okey. Atom X mungkin dia boleh buang elektron dia ataupun dia boleh terima. Contohlah, atom X ni dia buang dia punya elektron sebiji. Okey, contoh apabila X ini buang elektron, dia buang satu elektron. Okey, so sekarang ini apa yang berlaku? Atom X dia mempunyai 11 proton. Okey. Tapi elektron dia tinggal 10. Sebab dia sudah buang yang satu ini. Dia buang. Tinggal 10 elektron. Okey, dalam keadaan macam gini, kita akan nampak atom itu dia akan berubah dia punya cas. Okey, mula-mula cas atom adalah sifar, kosong. Sebab apa? Sebab proton ini cas dia positif, elektron cas dia negatif. Jadi apabila positif kita tambah dengan negatif, positif 11 tambah dengan negatif 11, dia akan jadi kosong. Jadi atom itu dia tidak mempunyai cas, kosong. Tetapi apa yang berlaku apabila atom itu dia buang satu biji elektron? Okey, satu biji elektron dia sudah buang. Okey, maka elektron dia tinggal 10. Jadi bila kita tambah proton dan juga elektron ini, okey, proton cas positif, elektron cas negatif, bila kita tambah dua-dua ini kita akan dapat positif 1. Maksud dia pada waktu ini atom itu telah pun bertukar kepada sesuatu yang bercas. Iaitu apa cas dia? Cas dia positif 1. Dan pada waktu ini kita panggil atom itu sebagai ion X. Dia sudah bertukar nama, bukan lagi atom. Dia bertukar nama menjadi ion. Ion X. Dan disebabkan dia punya cas ialah positif 1, maka pada X ini kita letak satu simbol positif 1 lah. Okey. Letak positif di sini. Okey, menunjukkan dia tu positif 1. Kan? So ini adalah berkenaan dengan ion. Tengok balik contoh this one. Okey, tengok dekat sini ya. Atom klorin. Okey, atom klorin dia mempunyai, ini atom tengok atom dulu. Sebelum dia terima ataupun buang elektron. Atom klorin mempunyai 17 proton, 18 neutron dan juga 17 elektron. Okey, tengok. Bilangan proton mesti sama dengan bilangan elektron sewaktu dia masih atom. Okey. Jadi atom klorin ini dia adalah sejenis atom yang akan menerima elektron. Okey, atom klorin ini dia akan menerima elektron. Terima elektron. Okey, kalau kamu mau tahu kenapa dia boleh terima ataupun ada atom boleh buang elektron, kita akan pergi selepas inilah. Kita akan ke tajuk yang seterusnya. Okey, so yang sekarang ni kamu faham dulu. So, bila klorin ini terima satu elektron,
maka bilangan elektron dia sudah bertambah menjadi 18. Okey. Bilangan proton tetap 17, tapi sebab dia sudah terima satu elektron, maka dia bertambah jadi 18. Okey, jadi kalau kita mau tahu berapa dia punya cas, kita perlu tambah bilangan proton dengan, kita perlu tambah cas proton ini dengan cas elektron. Okey, tengok dekat sini. So, sekarang ni proton sama dengan positif 17. Ni. Dan juga elektron sama dengan negatif 18. Kenapa negatif? Sebab elektron tu cas dia negatif. Jadi bila kita tambah dua nilai ni, kita akan dapat negatif 1. Maksud dia sekarang, atom klorin, okay, atom klorin ni Cl, dia sudah bertukar menjadi ion klorin. Dan disebabkan dia ada cas negatif 1 sini, kita letak simbol negatif di atas klorin ini. Kalau dia cas positif, positif 1 tambah positif lah. Tapi di sini klorin tu dia cas dia negatif 1, so kita letak negatif. Okay. Okay, so sekarang kita pergi kepada perwakilan piawai bagi atom. Macam mana kita mau tulis simbol atom kalau dalam penulisan? Okay. So, ini adalah perwakilan piawai bagi atom. Okay, tukar warna dulu. Okay. This one. Cara-cara mau tulis dia. X ini adalah atom lah, tidak kira apa jenis pun. Kan, kalau oksigen, X ni tukar jadi O. Kalau karbon, X ni tukar jadi C. Kan, simbol untuk atom itu. Kalau hidrogen, X ni akan tukar jadi H. Jadi X ni bergantunglah kepada jenis atom yang kita mau tulis. Kemudian A mewakili nombor nukleon dan Z mewakili nombor proton. Okey, sebagai contoh karbon. Okey, kita pergi dulu yang baru. Okey, sebagai contoh karbon. Okey, tengok karbon Atom karbon simbol dia adalah C. Okey, dan karbon mempunyai nombor nukleon 12 dan mempunyai nombor proton 6. Okey, dapat dalam jadual berkala unsur. So, macam mana kita mau tulis dalam perwakilan piawai? Okey, mula-mula X itu, kan yang tadi tu X, kemudian ada A tu. A dengan Z. A ini mewakili nombor nukleon, Z ini mewakili nombor proton. Okey, macam tu. Dan X ini kita tukar kepada C. Jadi bila kita tulis C untuk karbon, ambil 12, letak di atas ni, dan ambil 6, letak di bawah. Okey, so beginilah cara untuk menulis perwakilan piawai bagi atom. Dia punya simbol tu seperti itu. Okey, kita cuba yang lain pula. Contohnya, okey, cuba padam dulu. Okey, contohnya kita ambil oksigen. Atom oksigen. Atom oksigen simbol dia ialah O. Nombor nukleon ada ada 16. Okey. Nombor proton ada 8. Okey. So, untuk kita lukis dalam perwakilan piawai seperti biasa. Okey, tengok dia punya simbol itu. A ada Z. A itu merujuk kepada nombor nukleon, Z itu merujuk kepada nombor proton, dan X ini adalah simbol untuk atom tersebut. Jadi kita tulis O. Cikgu tukar warna dulu. Okey, kita tulis O. Kemudian 16 dan juga 8. Okey, ini adalah contoh. Okey, dua contoh yang cikgu bagi. Okey, so cikgu harap pelajar-pelajar boleh faham benda ini. Ini adalah asas sahaja, simple.
So daripada sana apa yang kita boleh dapat ialah, contohnya sini dia bilang, apakah maklumat yang ada dapat daripada 12 karbon 12 dengan 6. Dia bilang sini simbol unsur karbon ialah C. Okay, C ni karbon. Kemudian nombor nukleon atom ialah 12, manakala nombor proton karbon ialah 16. Okay, macam tu. So seterusnya kita pergi kepada rajah struktur atom dan juga susunan elektron. Okay, ini yang paling last sekali untuk hari ini. Okay, dia kata di sini elektron sesuatu atom dia akan mengorbit, mengelilingi nukleus pada petala masing-masing. Okay, so macam ni lah. Kan dia tidak akan pergi tempat lain, dia akan pergi bergerak dalam kedudukan dia sahaja. Okay, elektron akan memenuhi petala terdekat dengan nukleus dulu. Apabila elektron tu masuk, dia akan pergi ke petala yang pertama dulu. Ini petala yang pertama lah. Ini petala kedua, ini petala yang ketiga. So bila elektron tu datang, dia tak boleh terus-terus tiba-tiba dia lompat pergi sini. Kan? Dia perlu pergi ke petala yang paling hampir dulu. Selepas yang pertama ini penuh, baru dia akan pergi ke yang kedua. Bila yang kedua ini telah pun penuh, barulah elektron itu akan masuk ke petala yang ketiga. Okay, so setiap petala ini dia akan ada bilangan elektron yang paling banyak yang boleh diisi. Okay, bukan boleh kasih isi sampai terlebih muatan, kan, tidak boleh. Okay, dia ada dia punya cara untuk mengisi. Okay, so tengok lebih dekat lagi dengan lebih detail. Okay, so yang pertama sekali, petala yang pertama ini petala pertama kita panggil, dia boleh diisi paling banyak 2 biji elektron. Paling banyak lah ni. Dia tidak boleh pergi isi 3. Kan, 1 boleh. Maksud dia kalau 1 tu dia masih ada 1 lagi untuk kasih penuh, sebiji lagi. Tapi paling banyak 2. Bila yang ketiga datang, contohlah tiba-tiba ada elektron ketiga mau datang, dia tidak akan masuk sini sudah. Dia akan pergi ke petala yang baru, petala yang kedua. Jadi petala yang kedua pula, dia boleh diisi penuh sebanyak 8 elektron. Petala yang ketiga pula, yang this one, bagi 20 unsur yang pertama. Maksud dia ada 20 bilangan proton itu. Petala yang ketiga diisi paling banyak 8 elektron. Okay, tapi kalau kamu pergi lebih jauh lagi, contohnya kalau atom-atom yang mempunyai sampai 60 proton, 70, dia tidak ikut peraturan macam ini. Jadi apa yang kamu belajar ini adalah untuk unsur yang mempunyai 1 proton sehingga 20 sahaja. Okay, itu saja yang kamu ikut rule yang ini, peraturan yang ini. So cikgu ulang balik. Okay, petala pertama ini dia boleh diisi maksimum 2 biji elektron. Petala yang kedua boleh diisi maksimum 8 biji elektron. Dan petala yang ketiga boleh diisi maksimum pun 8 biji elektron. Jadi kalau ada lagi yang lain, dia akan masuk lagi petala yang keempat lah. Tapi biasanya setakat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ada 19, 20. Buka lagi satu petala, dia akan isi lagi 2 di luar tu lah. Okay, so kita tengok satu contoh saja macam mana kita mau isi benda ni. Okay, contohnya kita ambil atom karbon. Okay, atom karbon mempunyai proton 6, nukleon 12. So bila kita mau tulis dalam bentuk simbol piawai, kita akan letak C 12 6. Okay, kalau kita mau tulis dia punya struktur elektron pula, susunan elektron, maka kita kena tahu dulu berapa dia punya
elektron, bilangan elektron dia. Jadi bilangan elektron adalah sama dengan bilangan proton dalam atom. Jadi elektron pun ada 6. So kalau kita mau lukis dia, okey, mula-mula tulis dulu C di sini. Ini nukleus lah. Kemudian kita buat petala yang pertama, kita isi dengan 2. 1, 2. Okey, so bila petala pertama sudah isi 2, elektron ada 6, maksud dia ada baki lagi 4. Jadi 4 ini masuklah, kita buka petala yang baru. Kita isilah lagi 4. Jadi beginilah macam mana kita mau lukis struktur susunan elektron dalam atom itu. Contoh lain, atom lithium. Okey, atom lithium dia mempunyai bilangan proton 3. Jadi automatik kita tahu elektron dia ada sebanyak 3 biji elektron juga. Jadi kalau kita melukis, mula-mula tulis lithium, simbol dia Li . Li, mana mau tahu semua ni? Dalam jadual berkala unsur. Buka petala pertama, isi dulu dengan 2. 1, 2. Dia ada 3 elektron kan? Jadi baki tinggal 1. Baki mau taruh mana di sini? Bukan. Okey, bukan taruh di sini baki dia. Kita buka lagi satu petala. Okey, letak dekat luar itu. 1. Jadi dia ada 1 elektron, 2 elektron, 3 elektron. Okey, cikgu harap kamu faham. Jelas yang ini. Okey. Ada satu lagi jenis elektron kita panggil sebagai elektron valence. Elektron valence ni sangat penting. Okey, elektron valence. Elektron valence ni apa? Elektron valence adalah elektron yang paling luar, yang berada di petala paling luar sekali. Macam contohnya di sini lithium ni, elektron valence dia ada 1. Okey, yang paling luar tu ada 1. Contoh yang karbon tadi tu. Okey. Okey, contoh yang karbon tadi, proton ada 6, elektron ada 6. Jadi bila kita lukis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi elektron valence dia ada berapa? Ada 4. Okey, elektron valence dia ada 4. Mana 4 tu? Elektron petala yang paling luar sekali, yang paling luar ni. So ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ini kita sebut sebagai elektron valence, iaitu elektron yang berada di petala paling luar sekali. Okey, so cikgu harap benda ni clear. Okey, so tengok contoh di sinilah. Di sini dia cakap elektron, nombor proton bagi aluminium adalah 13 disebut. Okey, so kalau kita isi petala pertama sama dengan 2, petala kedua sama dengan 8, petala ketiga sama dengan 3. Ini pun cara menulis. Okey, cara untuk kita tulis. Kalau selain daripada kita menggunakan struktur, kita boleh tulis dalam bentuk 2 titik. Kalau contoh di sini, kita ambil di sini. Pertama sekali 2 kan, tulis 2 di sini, kemudian titik. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tulis yang kedua 8. Yang petala ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pun 8 juga. Ni pun cara menulis. Petala pertama 2, petala kedua 8, petala ketiga 8. Jadi elektron valence dia ada 8. Okey, contoh macam aluminium, dia bagi tahu sini contohnya aluminium. Okey, dia cakap aluminium ada 13 proton, jadi ada 13 elektron. Bila kita lukis dia punya struktur susunan elektron dia, kita akan dapat 2, 8, 3. Kan, petala pertama 2, kemudian petala kedua 8, yang terakhir adalah 3. So yang 3 ini, yang paling last ni, kita sebut sebagai elektron valence, iaitu 3. Okay, so kenapa elektron valence ni paling penting? Sebab elektron valence lah yang akan menentukan sifat kimia bagi sesuatu unsur, bergantung kepada elektron valence atom. Tadi cikgu ada cakap berkenaan dengan ada atom yang boleh buang elektron, ada yang boleh terima elektron, dan benda itu bergantung kepada elektron valence dia. Kita akan pergi detail benda ni. Cuma cikgu mahu kamu faham
elektron valence sangat penting. Sebabnya elektron valence itu adalah elektron yang akan menentukan sifat kimia. Okey, akan menentukan sifat kimia sesuatu unsur. Contoh sifat kimia ni macam kalau unsur tu boleh bertindak balas dengan air, tindak balas dia dengan unsur-unsur lain lah. Contoh tindak balas dia dengan udara, contohlah macam tu. Okey, macam mana pembakaran dia. Kalau dia bertindak balas dengan hidrogen macam mana. So itu adalah contoh tindak balas kimia. Maksud dia tindak balas satu atom itu dengan atom yang lain. Okey. Dan unsur yang mempunyai bilangan elektron valence yang sama mempunyai sifat kimia yang sama. Okey, ni tolong ambil perhatian benda ni. Unsur yang mempunyai bilangan elektron valence yang sama mempunyai sifat kimia yang sama. Okey, cikgu bagi contoh. Kita ada satu unsur X, apa-apa sajalah. Okey, dia punya susunan elektron adalah 2, 1. Kemudian kita ada satu unsur Y. Okey, tidak kira lah apa-apa sekalipun. Susunan elektron dia 2, 8, 1. Dan kita ada satu unsur lagi Z. Dia punya susunan elektron 2, 8, 8, 1. Okey, so maksud dia di sini dia ada apa ni? Ini ada 3 petala. Ini ada 2 petala, ini ada 3 petala. Ini ada 4 petala. Okey, so ini ada 3 elektron. Yang ini ada 8, 9, 10, 11 elektron. Yang ini ada 19 elektron. Jadi, ketiga-tiga unsur ini, dia mempunyai sifat kimia yang sama. Ingat lah, ketiga-tiga unsur ini mempunyai sifat kimia yang sama. Macam mana kita boleh tahu? Kita boleh tahu melalui elektron valence dia. Tengok semua elektron valence dia, satu saja. Okey, satu kan nampak? Okey, so ketiga-tiga unsur X, Y dan Z mempunyai elektron valence yang sama, iaitu 1. Kan, elektron valence semua ni 1. Elektron valence sama dengan 1. Maksud dia, ketiga-tiga X, Y dan Z ini mempunyai sifat kimia yang sama. Kalau X, dia boleh bertindak balas dengan air. Y pun boleh. Dan Z pun boleh. Okey. Kalau X boleh bertindak balas dengan oksigen untuk membentuk satu sebatian, Y pun boleh. Kan, Z pun akan bertindak balas dengan oksigen. Itu yang kita maksudkan sebagai mempunyai sifat kimia yang sama. Contohlah, contoh. Okey. Disebabkan apa? Elektron valence dia sama. Okey. Dan yang terakhir untuk hari ini ialah bagaimana untuk kita melukis, okey, rajah susunan elektron dan juga rajah susunan atom. Okey, tolong bezakan dua benda ni. Tengok betul-betul. Melukis susunan elektron, melukis struktur atom. Tidak sama. Okey. So bergantung kepada soalan. Soalan tanya macam mana. Kalau soalan tanya lukis susunan elektron, ada cara lukis dia. Kalau soalan tanya lukis rajah struktur atom, okey, ada cara dia. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dua beza dia ni. Apabila kita melukis susunan elektron, kan, dia punya nukleus itu cukuplah kita tuliskan dia punya unsur. Contoh Al ni maksud dia aluminium. Okey. Lukiskan susunan elektron bagi atom aluminium. Jadi dalam nukleus dia ni cukuplah kita tulis Al di sini. Dan di luar ni dia punya elektron. Tengok petala pertama ada 2. Aluminium dia ada 13. Dia ada 13 proton. Maksud dia ada 13 elektron. Okay, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ingat, petala pertama 2. Petala kedua paling banyak 8. Selepas tu selebihnya pergi ke petala yang ketiga. Okey. Tengok pula rajah struktur atom. Beza dia. Beza dia adalah kalau kamu tengok di sini, dekat dia punya nukleus ini. Okey, kita kena tulis dia punya proton dan juga dia punya bilangan neutron.
Okey, ini kita boleh dapat dalam jadual berkala, jangan risau. Okey. So itu beza dia, yang lain semua sama, lukis saja dia punya elektron, tetapi beza dia adalah pada nukleus. Kalau susunan elektron kita lukis, cukuplah tulis dia punya simbol unsur. Tapi kalau soalan minta struktur atom, kita kena tulis dia punya bilangan proton dan juga bilangan neutron. Okey, so untuk tajuk pada hari ini saja. Okey, sebelum kita mengakhiri kita punya kelas pada hari ini, mari kita tengok kembali apakah yang kamu pelajari pada hari ini secara ringkas. Okey, yang pertama sekali kamu belajar pasal struktur atom. Okey, di mana atom itu terdiri daripada nukleus yang di dalamnya itu mempunyai, ini nukleus yang mempunyai proton dan juga neutron. Proton bersifat bercas positif, neutron tidak ada cas. Dan di sekeliling nukleus adanya elektron. Okey. Di mana elektron ini bercas negatif. Kemudian kita belajar mengenai mencari nombor nukleon, iaitu sama dengan bilangan proton tambah dengan bilangan neutron. Okey, dapat daripada sini. Okey, next apa yang kita belajar hari ini? Kita belajar berkenaan dengan melukis. Okey, cara untuk melukis. Bukan cara untuk menulis, okey, sistem piawai bagi struktur atom itu. Kita ada X di sini. Kemudian kita ada A dengan Z. Di mana X ini adalah apa-apa unsur lah. A nombor nukleon dan Z ialah nombor proton. Okey, so kemudian kita belajar berkenaan dengan susunan elektron. Okey, contohnya kalau kita ada satu atom X, untuk melukis dia punya susunan elektron, petala pertama maksimum 2. Okey, petala pertama 2 elektron. Selepas sudah penuh, pergi ke petala yang kedua, paling banyak adalah 8. Okey, petala yang kedua paling banyak 8 elektron. Dan kalau sudah penuh petala kedua, kita buka petala yang ketiga. Okey, petala yang ketiga pun kita boleh letak 8. Okey, ini bagi 20 unsur yang pertama. Okey, 8 elektron dan seterusnya lah. Okey, tapi kalau selepas 21, 22, 23 proton itu dia ada lain sedikit. Dan kita juga belajar bahawasanya elektron yang terakhir pada petala yang paling last ini kita sebut sebagai elektron valence. Okey, dan kenapa dia penting? Sebab elektron valence ini akan menentukan sifat kimia. Dan unsur dengan elektron valence yang sama, menunjukkan sifat kimia yang sama. Okey, so ini adalah semua yang kita belajar secara ringkas, okey, untuk kelas pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu boleh faham, dan kalau tidak faham boleh ulang semula video ini supaya boleh tambah kefahaman. Dan kalau tidak faham juga boleh cari di internet, banyak maklumat-maklumat yang ada di internet yang boleh membantu kamu dalam pembelajaran di rumah. Okey kelas, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.